Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Dan subhanallah, untuk pengetahuan anda, bulan November merupakan bulan keluarga kebangsaan. Dan Masya Allah, bagaimanakah kita sebenarnya nak menyantuni dan kita hendak memastikan bahawa kempen ini berjaya sampailah ke seluruh keluarga ini dapat merasai kehangatan kempen ini. Masya Allah, bersama kita pada pagi ini di Assalamualaikum adalah orang yang bertanggungjawab terhadap kempen ini sendiri. Sebenarnya tajuk utama, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat yang berbahagia, Datuk Seri Hajah Nancy Shukri. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Sihat Terima kasih. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kerana menjemput kami. Masya Allah, kami berbesar hati dapat bersama-sama dengan Datuk Seri pada pagi ini. Subhanallah. Baiklah Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan sebenarnya latar belakang mengenai November selaku bulan keluarga kebangsaan PKK dan bilakah sambutan untuk tahun ini akan diadakan? Ya, saya ni belum sampai setahun lagi dalam kementerian tu, tetapi kita ni berdasarkan pada sejarah ya. Sejarah saya dimaklumkan mengenai sambutan bulan keluarga kebangsaan bermula pada tahun 1990 pada bulan November 11 bulan. Lepas itu ia telah diisytiharkan sebagai Hari Keluarga Kebangsaan untuk Malaysia. Tapi negara, saya difahamkan juga, Malaysia adalah negara yang pertama meraihkannya. Lepas itu baru ada pertubuhan antarabangsa untuk meraihkan pada 15 Mei. Lepas tu Jemaah Menteri pula meluluskan bahawa inilah hari kita sambut bulan keluarga kebangsaan. Dan yang pertama sekali dibuat di Pekan Pahang pada masa itu. Baik. Amat Berhormat Perdana Menteri membawa perkara ini di Dewan Rakyat juga dah diluluskan oleh Kabinet. Inilah secara pendeknya lah, summary-nya, inilah lahirnya hari bulan keluarga kebangsaan. Dan di Malaysia pada tahun ini kita nak menyambutnya pada bulan November ini, 4 hari bulan November, dan mengharapkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh bersama dengan kita untuk merasmikannya. Sebab kami ni membawa amanah Kementerian Pembangunan Wanita. Kalau wanita, perlu kami juga mengenengahkannya. Keluarga, inilah dia, dan masyarakat. Jadi besar tu tanggungjawab dan amanah itu. Jadi kami perlu menjiwai perkara ini supaya ia dapat kita serapkan dalam seluruh negara ini, di mana kita bercakap mengenai sambutan Hari Keluarga, bulan keluarga ini bukan hanya untuk menyambut meraihkan saja, tetapi kita lah yang bertanggungjawab untuk mengongsikan nilai-nilai untuk kekeluargaan ini kepada masyarakat di seluruh negara kita. Ini yang pertama kalilah yang perlu kita lakukan. Dan kalau kita tak dapat menjiwainya kita sendiri, bagaimana kita nak kongsikan dengan orang luar? Maka nilai murni dalam kekeluargaan itu menjadi tanggungjawab kami di dalam kementerian kami. Subhanallah. Dan saya juga percaya kan, bila kita datang ke kementerian tu, kita akan dapat rasa nurturing and warm vibe tu, Masya Allah, berbanding dengan mungkin kementerian-kementerian lain. Masya Allah. Baiklah, saya difahamkan tema untuk tahun ini, Keluarga Harmoni Negara Madani. Dan mengapakah sebenarnya tema ini dipilih? Berbanding dengan mungkin tema-tema lain yang mungkin ada. Memanglah kebetulan juga kita ni dalam kerajaan, di mana kerajaan perpaduan yang bertemakan madani kebijakannya. Jadi kita secara kebetulan juga memang kita mempunyai kita punya tagline itu ada kasih madani. Jadi sebab terus kita gunakan tema Keluarga Harmoni Negara Madani ini kita angkat, dan kita connectkan pula dengan hashtag tu. Kita kan keluarga. Macam itulah. Jadi supaya ini menjadi lebih mesra. Dan kenapa Keluarga Harmoni Negara Madani ini? Kerana seperti yang saya nyatakan tadi, tanggungjawab kita untuk menyerapkan nilai-nilai kekeluargaan ini kepada masyarakat. Kerana keluarga yang betul-betul harmoni ini adalah keluarga yang akan menjadi menunjukkan, menggambarkan apakah Malaysia ini. Jadi orang akan dapat melihat bagaimana Malaysia ini menyerap budaya kekeluargaan ini. Maka kita perlu kukuhkan budaya kekeluargaan ini, nilai-nilai kekeluargaan ini dalam negara kita. Saya nak kongsi sedikit. Saya teringat masa
lecturer kami daripada US. Dia tinggal dekat Shah Alam dengan isteri dia. Dia selalu dengar orang kata makcik, pakcik. Jadi dia tanya kami dalam kelas, makcik, pakcik ni apa? Uncle and auntie. Takkan semua orang ni berkeluarga? Because kalau kat US, kalau you panggil I auntie, they'll be wondering, how come you calling me auntie? Yeah. You have nothing, no blood relationship. Jadi kita cakap lah, memang itu jadi kita punya amalan. Kalau orang tu lebih tua sedikit, kita panggil dia auntie, uncle. And no offense, dia kata, no offense, you can call. Jadi dia panggil dia punya neighbor, auntie, makcik, pakcik. Jadi bayangkan kalau kita kat Malaysia ni, bagi kita sudah menjadi budaya kita. Yeah. Tak adalah kita nak menyoal, kamu bukan saya punya anak saudara. Yeah. Tapi dah diserapkan begitu, kita tak perasan pula orang lain dapat melihat bahawa inilah budaya Malaysia yang cantik. Yang mana ianya dimulakan oleh satu institusi keluarga. Jadi maka dengan itu nilai-nilai kekeluargaan ini perlu kita amalkan dan supaya kita sentiasa membawa bersama dengan keluarga, sentiasa berjumpa, bermesra. Dan lepas itu kita kongsikan dengan orang luar sana. Saya melihat juga, saya dari kecil memerhatikan cikgu. Cikgu di sekolah dia cikgu. Di luar pun dia masih jadi cikgu. Yeah. Saya memerhati dia, so kita lagi kecil. Dia pergi tengok, budak nak pergi mana? Tak pergi belajar, dia kata. Dia self empowerment tau. Tapi kalau ada orang tak suka kerana ini menjaga tepi kain dia, anak saya bukan anak awak kan. Tapi kalau zaman dulu ini berlaku. Yeah. Dia dapat mendidik anak itu, tak kira anak itu anak dia ke, anak murid dia kat sekolah. Tapi dekat rumah dia sambil menyapu tu, tengok anak tu main-main, pergi belajar lagi. Dia dapat cakap macam tu. Jadi nilai ini diserapkan di kalangan masyarakat keseluruhannya. Jadi kita dapat melihat bagaimana nilai murni dalam kekeluargaan ini perlu kita perkukuhkan supaya nilai ini yang menjadi yang menubuhkan satu keluarga ini dibawa keluar sana, dibawa keluar sana dan menjadi amalan dan budaya masyarakat kita. Betul, dan penting untuk kita memastikan kelangsungan amalan serta nilai ini sampailah ke anak cucu cicit kita, insya-Allah. Baiklah, kita dah tahu tema untuk tahun ini, tapi apakah mungkin objektifnya serta apakah antara aktiviti yang telah pun disusun dan dileskan sepanjang kempen ini dilancarkan nanti? Ya, sebenarnya kita banyak juga yang kita nak lakukan ini. Tapi yang pentinglah kita nak menyemarakkan konsep madani dari perspektif institusi keluarga. Pertama. Kedua, kita nak meningkatkan sistem sokongan keluarga terutama dalam mensejahterakan dan memperkukuhkan ikatan kekeluargaan. Jadi kita juga nak memperkasakan komitmen pelbagai pihak menerusi pemupukan kasih ini sebagai nilai asas dalam keluarga yang menjadi tonggak perpaduan kepelbagaian, terutama sekali kepelbagaian etnik serta memperkukuhkan semangat perpaduan dan integrasi nasional menerusi aktiviti kekeluargaan. Jadi ini di antara objektif kita, dan kita bila kita menyentuh mengenai keluarga ni, kita bukan menyentuh mengenai keluarga kita saja. Kita menyentuh mengenai keluarga yang besar ini, iaitu keluarga besar dalam negara kita, dalam Malaysia ini. Jadi supaya semua orang dalam negara kita, tak kira bangsa, agama, dia berpegang kepada satu prinsip kekeluargaan. Jadi macam kita ni banyak kaum etnik kita, maka kita menghormati satu sama lain dan kita mengingati, kita menghormati. Kadang-kadang kita tahu ini ada agama dia, ada yang perlu mereka amalkan dan kita perlu menghormatinya. Dan semua kita memahami ini. Kita sebagai manusia yang biasa di Malaysia ini, saya kadang-kadang heran apabila orang tularkan saya punya video pergi makan dekat kedai Cina. Saya kata ini perkara biasa, tapi ramai ratus ribu yang tularkan, yang mengatakan ini yang kita mahu di Malaysia. Tapi itu perkara biasa yang kita amalkan di Malaysia. Tetapi ada orang merasakan ini sudah depleting, dah sudah berkurangan. Maka sebab itu macam kami ini, orang yang saya katakan yang memegang dan betul memegang amanah untuk memastikan institusi kekeluargaan ini perlu kita perkukuhkan adalah
Jadi kita perlu membawa contoh ni, walaupun dalam sedar ke tak sedar, bagi saya itu perkara biasa. Saya pergi kedai Cina makan, kita kenal orang tu. Jadi Cina tu pun memang biasa, dan kita tahu dia punya makanan tu, dan dia punya klien kebanyakannya orang Melayu, orang Islam. Tetapi itulah ramai orang heran. Oh, ini perkara bagus yang dilakukan. Tetapi itu perkara biasa sudah menjadi amalan kita di Malaysia ini. Jadi semua ini adalah keluarga kita. Jadi sebab itu kita bila ingat pasal kekeluargaan ini, kita perlu selalu menganjurkan perjumpaan dengan keluarga kita juga. Macam saya dalam menjalankan tugas ini perlu juga ingat ada keluarga. Jangan kita nak ingat supaya keluarga orang lain saja nak dijaga, tapi keluarga sendiri going astray itu tidak mahu. Jadi ingat keluarga kita, ingat keluarga orang lain ini perlu juga kita anjurkan aktiviti-aktiviti untuk keluarga dan untuk keluarga dalam negara kita di Malaysia ini. Baik, saya sangat setuju sebenarnya dengan apa yang disarankan oleh Datuk Seri. Dan seterusnya, apakah sebenarnya antara inisiatif kan KPWKM dan juga agensi-agensi berkaitan dengannya untuk kata orang hypekan lagi kempen ni? Oh, banyak yang kita sediakan. Pertama yang kita nak lakukan adalah kita adakan kasih family fun walk tu. Itu kita nak bawa seramai-ramai keluarga dalam 3,000 yang kita target lah. Kita target mungkin lebih daripada itu, mungkin sampai 5,000, tapi yang penting kita nak bawa mereka bersama-sama untuk mengikuti kita dalam aktiviti ini. Kita juga ada Expo Kasih Madani. Expo itu macam-macam galeri gambar menunjukkan pameran inisiatif jualan rahmah untuk membantu keluarga Malaysia juga ini, keluarga dalam negara kita yang sekarang ini yang mungkin mencari barang-barang yang kerajaan nak bantu mereka, boleh jual murah, terutama sekali beras sekarang masa ini kan. Betul. Jadi selain daripada itu kita ada juga karnival kasih keluarga. Ini besar. Ini satu aktiviti keceriaan keluarga untuk pengunjung yang membawa anak-anak. Kita menggalak anak-anak mengikut ibu bapa mereka aktiviti sukaneka, piknik bersama keluarga supaya mereka dapat mengeratkan lagi mengukuhkan lagi tali kekeluargaan itu. Dan ini menjadi contoh. Dan kita juga himpunan keluarga madani ni. Himpunan keluarga madani ramai yang akan berhimpun untuk bersama-sama dalam aktiviti-aktiviti yang lebih berunsurkan mengeratkan mengukuhkan keluarga. Dan di negeri-negeri juga kita ada. Jadi kita mulakan di sini dahulu, lepas tu terus, sebab itu kita adakan kita namakan bulan keluarga kebangsaan supaya ianya dapat dilaksanakan di seluruh negara, dan setiap negeri daerah kita galakkan supaya mereka mengajurkan aktiviti ini supaya mereka dapat mengambil masa yang amat bermakna ini untuk mereka. Walaupun memang hari-hari kita dalam keluarga kita makan bersama, kadang-kadang tidak banyak bercerita mengenai keluarga kerana itu perkara biasa. Jadi bila kita menganjurkan ini, ianya memberi peluang dan ruang untuk mereka refleks macam mana anak diri kecil, macam mana rupa dia, perangai dia yang menyentuh perasaan mereka sebagai satu keluarga yang mesra dan juga berkasih sayang sama keluarga. Ya. Masya Allah, saya kira sebenarnya penganjuran kempen seumpama ini akan mencipta momen-momen yang indah sama keluarga. Kadang-kadang kita rasa macam momen makan tu mungkin biasa, tapi ada momen yang luar biasa seperti ini, mereka sentiasa ingat dan semat dalam memori dan juga ingatan mereka. Masya Allah. Baiklah, dan terakhir yang mungkin apakah sebenarnya harapan Datuk Seri dengan anjuran kempen kasih keluarga harmoni negara madani ini? Ya, sebenarnya harapan kita adalah untuk keluarga dalam negara kita ni, keluarga-keluarga ni jadi keluarga kesemuanya. Kita tidak memilih ini anak siapa ni, anak siapa bangsa apa. Kita adalah satu rakyat dalam negara kita, menjadi satu keluarga yang perlu kita jaga dan pelihara, dan mereka inilah akan menggambarkan budaya orang Malaysia.
orang dalam Malaysia yang ada keluarga ni, inilah yang harus kita lakukan untuk keluarga kita supaya bila kita keluar, macam saya cakap mengenai lecturer saya tu, dia memerhati bagaimana kita dalam Malaysia, di negara kita Malaysia ini mengamalkan budaya kita, adat budaya kita. Baik. Dan sebenarnya banyak yang kita lakukan bagi membolehkan mewujudkan sebuah keluarga yang sihat juga dalam negara kita melalui agensi-agensi yang kami ada. Tetapi insya-Allah lah kalau ada masa lain lagi kita boleh promosikan lagi untuk bulan keluarga kebangsaan ini supaya semuanya dapat menikmati apa yang telah kita usahakan untuk menyerapkan kesejahteraan dalam keluarga kita mengikut kasih madani ini. Jadi keluarga harmoni negara madani ini perlu kita amalkan bersama. Ya, jadi betul, ini yang kita nak tunjukkan dalam negara kita nanti. Amin, amin, insya-Allah. Sama-sama kita sebenarnya menyambut baik kempen ini bukan untuk orang lain sebenarnya tapi untuk keluarga kita juga. Ya. Ya. Kita kan keluarga. Betul. We are family after all. Masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Seri Hajar Nancy Shukri selaku Menteri KPWKM di atas perkongsian pada pagi ini. Terima kasih. Kita nak berhenti rehat seketika. Insya-Allah kembali lagi selepas ini di Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana.